Okey, cuba record okey. Okey, jadi cerita pasal matrik. Jadi cerita pasal matrik ni dia melibatkan dulu-dulu kita ada berkawat tau. Dulu-dulu mungkin Damia belajar tentang kawat. Damia masuk dulu-dulu masuk apa? Masuk puteri cadet ke, masuk pengakap ke, masuk apa Puteri Islam. Ya, sama ada anda puteri Islam ke ataupun ataupun St. John Ambulance ke, PBSM ke, pengakap ke, kadet remaja sekolah ke, apa ke kan. Ini mesti ada berkawat. Pastinya anda ada berkawat. Belajarlah berkawat. Walaupun bukan dalam puteri Islam, okey. Walaupun mungkin bukan dalam puteri Islam, tapi anda belajar berkawat. Anda belajar berkawat. Ini bila berkawat ni, okey. Bila berkawat ni, kita akan ada berbaris lah. Biasanya 3 barisan lah. 3 barisan. Macam ni 3 barisan. 3 barisan. 3 barisan di hadapan saya. Gerak. Dia macam ni. Cara orang cara orang berbaris lah. Cara orang berbaris kan. Cara orang berbaris macam ni. Kan ini anggaplah yang bulat-bulat ni orang. Kan maknanya kita berbaris waktu hari pembarisan ke, hari sukan ke, lepas tu kadang-kadang kita tengok askar, dia orang ni memang berbaris macam ni berbaris macam ni. Jadi pembarisan ini adalah contoh matrik. Okey. Barisan ni ini adalah contoh matrik contoh menyusun menggunakan matrik. Kita susun dia. Dan yang ini dipanggil sebagai baris. Ini dipanggil sebagai baris. Baris 1. Baris 2. Baris 3. Okey, ni. Kan? Kawat ni dia ada bahasa, dia punya komand-komand dia lah kan. Cikgu pun dah lupa dah. Okey, ini dalam matematik dipanggil sebagai lajur 1. Lajur. Yang ini. Ini dipanggil sebagai lajur. Lajur 1. Yang ini lajur 2. Yang ini lajur 3. Yang ini lajur 4. Macam itulah. Tapi yang ni baris 1. Ni baris 1. Baris 2. Yang ni baris 2. Baris 3. Kan? Tiba-tiba ada orang. Damia duduk kat sini. Damia. Damia ni. Ini Damia. Ni adalah Damia. Damia duduk kat sini. Lepas tu cikgu nak panggil lah ni. Ada cikgu kat depan ni Cikgu nak panggil. Tapi Damia masa tu tak adalah pakai name tag ke apa kan. Pakai baju ni. Pakai baju uniform. Cikgu nak panggil apa? Awak dekat sana tu. Awak yang kat sana tu. Semua orang. Mana? Damia pun pandang-pandang. Siapa dia? Awak lah yang saya tunjuk kat awak ni. Kau kot? Tak. Cikgu panggil kau kot? Tak. Hang kot? Dia macam tu. Jadinya sekarang ni, bila kita ni, bila kita nak mengelakkan daripada cikgu cakap awak yang dekat belakang tu. Awak yang kat belakang tu, kan. Semua siapa kan. Masing-masing tulis kawan masing-masing. Engkau ke? Hang ke? Tapi dalam matematik tak. Dalam matematik kita sebut Damia ni nombor dia adalah 2, 3. Sebab apa dia ni 2, 3? Sebab dia ni baris 2, lajurnya 3. Faham tak Damia? Faham. Okey. Katakan
ada seorang nama dia Ali lah kat sini. Ali. Berapa nombor dia, Alia? Nombor dia berapa kat sini? Awak. Cikgu kata, awak. Ali pandang orang sebelah. Angkut. Berapa nombor dia kat sini, Alia? 1, 2. Bagus. 1, 2. Okey, kalau sini apa dia, Alia? Kalau kat sini? 1, 1, 1, 2, 1, 3. Sebab dia ni baris 1, lajur ni 1, 4. Sampai kat sini. Sampai kat sini. Ni adalah 4, 4. Jadi bila kita nak baca, kita kena baca baris dulu. Okey. Tengok baris baru tengok lajur. Sebenarnya dia sama je kot macam tapi kalau dalam apa? Dalam koordinat kita baca X baru baca Y. Kan? Dalam metrik kita kena baca barisnya dulu. Okey. Baru kita baca lajurnya. Kita baca barisnya dulu baru kita baca lajurnya. Macam itulah. Okey. Jadinya macam itulah. Susunan kawat pun berkawat pun dia orang buat 3 baris, dia orang buat macam tu. Satu lagi periksa. Bila periksa ni dia ada meja dia. Meja kan buat macam ni meja pelajar periksa kan. Sebenarnya itu dalam bentuk matriks. Susun meja macam ni. Itu adalah dalam bentuk matrik. Kejap cikgu nak tengok ada seorang lagi. Alia tak masuk lagi, itu yang sekejap cikgu takut kalau Alia masuk cikgu tak perasan. Tak ada lagi kot masuk. Okey. Meja kan, meja periksa. Ataupun zaman sekarang pun disebabkan COVID pun Alia kan. Alia pula. Damiah kan? Dah duduk macam periksa juga. Jadinya cara matematik dia akan anggap ini sebagai baris 1, baris 2, baris 3. Ini sebagai lajur 1, lajur 2, lajur 3, lajur 4. Jadi cikgu dia akan letak numbers tau. Dia akan letak nombor dekat meja tu. Bila dia letak nombor dekat meja tu tak boleh bergerak. Tak boleh bergerak ke sana kemari. Dia kena stay dekat. Kalau dia dekat sini sampai bila-bila dia dekat sini. Maka dia kena letak dia punya nombor dia adalah 1, 1. Bukan 11. Dia nombor dia 1, 1. Dekat sini apa Alia? Nak letak nombor apa kat sini? 1, 2. 1, 2. Dekat sini 1, 3. Dekat sini 1, 4. Dekat sini berapa Alia? 2, 1. 2, 1. 2, 2. 2, 3. 2, 4. Dekat sini apa Alia? 3, 1. 3, 1. 3, 2. 3, 3 dan seterusnya yang terakhir sekali adalah 3, 4. Okey, jadinya dia panggil peringkat matrik. Peringkat matriks. Okey, peringkat matriks. Peringkat matriks ni kita baca baris. Barisnya 3, lajurnya 4. Jawapannya adalah 3 kali 4. Macam tu je. Baris 3, lajur 4, peringkat matriks,
M-A-T-R-I-K-S, metrik adalah 3, 4. 3 kali 4. 3 kali 4. Okay. Okay. So sekarang ni, katakan dekat sini ada A, B, C, D, E, F. Ini saja je. Alia bagi tahu dia punya peringkat metrik dia. Berapa peringkat dia? Ataupun berapa baris kalikan dengan berapa laju? 3. 2 Ya? darab 3. 2 darab 3. Bagus. Katakan ni. Cikgu masukkan pula nombor 3, 2, 4, 3. Nombor tu macam huruf jugalah. Okey. Berapa dia punya peringkat dia? 2 darab 2. Dia adalah 2 kali 2. Okey, katakan macam ni. 9, 8. Berapa dia punya peringkat dia? 1. Ha? 2 darab 1. 2 darab 1. Okey, cuba tengok yang ni. 1, 5, 7. Berapa dia punya peringkat dia? 3. Okey, 3 je. Dia mesti ada kali. Berapa kali berapa? 3 darab 0. 3 darab 0. Baris ada berapa? 3 darab 3. 3 darab 3. Takkan kot 3 darab 3. 1 darab 3. 1 sebab baris dia 1. Baris 1. Lajur dia L1, L2, L3. Jadinya 1 kali 3. Okey. 1 kali 3. Okey, katakan yang ni pula. 2, 9, 6. Sebut Damiah dia punya ni. Peringkat dia. 3 darab 1. 3 baris kalikan dengan 1 lajur. Sebut, maknanya kita akan sebut berapa baris dulu. Kita kira berapa baris. Lepas tu baru berapa dia punya lajur dia. Faham tak ni? Okay. One more. Katakan 9, 7, 3, 4, 2, 8. Yang ni berapa Alia dia punya peringkat? 3 darab 2. 3 kali 2. Yes, bagus. Maknanya kita dah cekap dah. Maknanya kita tengok baris ada 3. 1, 2, 3. Lajur ada 2. 1, 2. Lajur ada 2. Jadi 3 kali 2. Alhamdulillah, kita dah tahu peringkat tu. Kita belajar peringkat-peringkat ni, maknanya kita tahu kenal pasti mana baris, mana lajur untuk nanti operasi darab. Tapi metrik ni sama je. Okey, metrik ni metrik ada operasi. Dia ada operasi dia. Operasi tambah, operasi tolak, operasi darab. Yang dia tak ada, Alia, untuk pengetahuan Alia, dalam metrik dia tiada operasi bahagi. Agak-agak Alia lah. Masa zaman Alia darjah 4, darjah 5, darjah 6, apa topik yang kita tak boleh selesai dengan operasi bahagi? Kita kena ubah operasi bahagi itu jadi sesuatu. Apa dia? Masa kita darjah 4, 5, 6. Apa satu topik yang kita tak boleh selesai direct guna operasi bahagi?
Tak ingat. Tak ingat. Cuba tanya adik. Adik ada tak? Dah jam 4, 5, 6. Ada. Ada, okey, saja je. Okey. Dia macam ni, dia panggil operasi pecahan. 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 Ini pecahan ni 1/2 boleh, tambah 1/3. Boleh selesai. 1/2 tolak 1/3 pun boleh selesai. Okey? 1/2 darab 1/3 boleh selesai. Jadi katakanlah 1/2 bahagi 1/3. Soalan cikgu, macam mana kita nak selesaikan 1/2 bahagi 1/3 ni, Alia? Alia lagi. Damia. Kena darab dulu. Yes. Mana kita boleh buat bahagi terus. Maknanya kita akan buat ni darab. Lepas tu apa yang berlaku kat sini? Kat 1/3. Itu kita kena 3 darab 2. Jadinya 3 naik atas, 1 turun bawah, 3/1. Macam tu. Jadi dalam operasi pecahan ni kita tak boleh selesaikan dengan operasi bahagi. Sama juga dengan matriks. Matriks ni dia ada operasi tambah, dia ada operasi tolak, dia ada operasi darab. Tapi dia tak ada operasi bahagi. Cuma dia ada satu lagi operasi. Dia tak ada operasi bahagi, tapi dia ada satu operasi dia panggil operasi songsang. Operasi songsang. Tapi sebelum nak songsang kena darab dululah. Ni. Songsang ni maksudnya kita terbalikkan operasi songsang. Ataupun dia panggil sebagai metrik songsang. Kan? Tambah ada, tolak ada, darab ada. Tapi bila melibatkan operasi bahagi dia tak ada. Tapi dia ada satu operasi nama dia, kita buat dia songsang. Metrik tu yang berapa baris berapa lajur tu kita songsangkan dia. Metrik tu kita songsangkan dia. Sebab dia tak ada operasi bahagi. Dia sama macam ni. 1/2 bahagi 1/3. Tapi maknanya bila kita jadikan dia darab, maka yang ni kita kena terbalik. Terbalik tu maksudnya kita songsangkan dia. 3 naik atas, 1 turun bawah. Kita terbalikkan dia. Jadi dalam metrik ni dia ada operasi tambah, operasi bahagi, operasi tambah, operasi tolak, operasi darab. Operasi bahagi tak ada. Tapi ada satu lagi dipanggil operasi songsang ataupun dipanggil metrik songsang. Metrik songsang. Alia faham tak? Faham ke Alia? Faham. Okey. So jadinya sekarang ni cikgu tak nak share. Cikgu nak test lah, Cikgu nak test guna buku Cikgu nak test guna buku. Adakah berjaya bila cikgu menggunakan buku? Adakah berjaya bila cikgu menggunakan buku? Cikgu nak test guna buku sama ada nampak atau tak. Okey. Okey, Alia, cikgu nak tanya secara ikhlas ni. Cikgu dah buka buku. Sekarang ni kamera cikgu menghadap ke buku. Alia nampak tak soalan ni? Nampak? Kalau ini cikgu tunjuk ni nombor berapa? 3. 3. Ni? 2. Okey. Maknanya yang sekarang ni cikgu guna buku tau. Maknanya Damia boleh nampak Boleh.
Okey. Jadi mari sekarang ni kita masuk terus kepada operasi tambah. Operasi tambah ni senang. Damian, operasi metrik ni untuk operasi tambah dan operasi tolak, untuk operasi tambah dan operasi tolak, dia punya peringkat metrik kena sama. Peringkat metrik kena sama. Contoh yang ini Damian bagi tahu ini peringkat metrik dia berapa? Berapa kali berapa? 2/1. 2/1. Bila kita buat operasi tambah, mesti tambahkan dengan 2/1 juga. Dia tak boleh yang ini 3/3, lepas tu ini 2/1. Tak boleh, tak boleh. Dia kena, maknanya metrik dia punya peringkat mesti sama. 2/1, yang ini pun 2/1 juga. Okey, faham macam tu. Jadi senang je operasi tambah ni. Maknanya sekarang ni bila disuruh buat operasi tambah, 3 tambah 1 sama dengan 4, 2 tambah 5 sama dengan 7. Senang. Okey, Alia, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Cuba Alia buat. Ni nampak tak soalan 1A yang kotak kosong tu? Nampak. Dia kadang-kadang dia perlu masa sikit yang ni. Yang ini ni. Ni soalan ni. Okey. Kadang-kadang dia perlu masa sikit sebab internet cikgu tak berapa nak power sangat. Okey, Alia jawapannya berapa? 4. Untuk 1A? 6. 4? 6. Settle. Okey, mari kita tengok soalan nombor 2A pula. 2A, sekejap okey. Soalan 2A. Soalan 2A. Soalan 2A tu di sini Damia Okey, berapa Damia? -3 dengan 2. -3, 2. Very good. Bagus. Okey, tengok pula yang B ni. Okey. Cuba tengok pula yang B ni. Yang ini. Maksud cikgu yang ini. Berapa? 3 -5. 3 -5. Very good. Bagus. Maknanya Damia telah menguasai integer. Nombor negatif, nombor positif ni tidak ada masalah. Bagus. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Okay. So itulah dia punya operasi tambah. Senang kan? Operasi tambah metrik senang. Senang sangat-sangat. Sekarang kita masuk pula cerita tentang tolak operasi. Tolak metrik. Nampak tolak metrik. Okey, mari kita tengok contoh dia. Ni. Kan? Ya Allah. Apa? Terbalik. Okey, dia suka nak terbalik. Okey, mari kita tengok contoh ni Damia. Yang kat sini 8 tolak 3 jadi 5, 5 tolak 2 jadi 3 lah. Cuba kita tengok soalan ni Damia. Soalan 1A ni, berapa jawapan dia? 6, 2. 6, 2. Okey, soalan 2A. 2A, soalan 2A. -4, 2. -4, 2. Okey, soalan 3A. Damia nampak tak? Nampak. -5 dengan 6. -5. Berapa? 6. -5, 6. Mari kita tengok soalan seterusnya. Cuba tengok yang ni. Cuba buat operasi tolak. -1, -8. -1, -8. Very good. Bagus. Okey. Kita nak bagi sikit soalan yang ini. Okey, yang ini. Bila kita nak buat yang ini Damia,
Senang je. 8 ni kita tolakkan dengan 5. Faham? 6 ni kita tolakkan dengan 2. 4 kita tolakkan dengan 3. 3 tolakkan dengan 1. Bila kita nak baca jawapan, kita akan baca macam ni. Baca yang ni, lepas tu baca yang ni, baca yang ni, baru baca yang ni. Macam tu. Okey, contoh 8 tolak 5 jawapannya adalah 8 tolak 5 jawapannya adalah 3. 3. Okey, lepas tu 6 tolak 2 jawapannya adalah 4. Macam tu. Tulisan pun 4 tolak 3 jawapannya 1 dan yang terakhir sekali 3 tolak 1 jawapannya 2. Oh, buat kurangan. Macam ni. Susah dah Mia. Sebab nak kena ni. Cikgu nak kena pegang kamera, nak kena tulis. Jadi menggigil. Jadi menggigil-gigil. Macam tu lah Tapi demi Damia tak apa. Boleh. Tapi cikgu slow-slow Jadi yang ini cikgu akan baca 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Cuba Damia buat soalan yang ini. Soalan B Damia. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Yes, very good. Bagus. Alhamdulillah. Okay, mari kita tengok soalan seterusnya, iaitu ini. Yang ni apa? Pendarapan. Darab nombor metrik. Pendarapan nombor metrik. Kita tengok contoh dululah. Kita tengok contoh dulu. Soalan dia senang je. Kan? 6, lepas tu kurungan 3, 2. 6 kali 3 dapat 18. 6 kali 2 dapat 12. Jadinya dia suruh cari hasil darab bagi setiap berikut. Terus darab 6 darabkan dengan 3, 6 darabkan dengan 2. Dapat 18, 12. Okey, terus sajalah kita buat contoh, buat soalan ni. Soalan 1A. Soalan 1A yang ini Damia. Soalan 1A. Berapa jawapan? 26. 26. Okey. B pula, berapa jawapan? B. 12, 15. 12, 15. Okey, mari kita tengok 2A. Soalan 2A di sini. Soalan 2A di sini. Berapa? 0, negatif 4. 0, negatif 4. Okey, seterusnya di sini berapa? 4, negatif 12. 4, negatif 12. Yang ini. Yang ni senang je. 3 darab P, 3P. 3 darab Q, 3Q. Jawapannya 3P, 3Q. Macam ni 3P, 3Q. Ambil tau. Okay. Harap-harap dah punya nampak. Okay, Damia yang B ni. Berapa? 5M, 5N. 5M, 5N. Okey, mari kita tengok soalan 4A. Soalan 4A tu. Jadi semua darab. 2 darab 3, 2 darab 0, 2 darab 1, 2 darab negatif 2 tau. Yang ni. 2 darab 3, 2 darab 0, 2 darab 1, 2 darab negatif 2. Begitu jawapan dia. 6, 0, 2, negatif 4. Okey, yang ni pula. Yang ini. 8, negatif 4, 12, 4. Betul? 8, negatif 4, 12, 4. Betul? Tiba-tiba dia suruh macam ni. Nampak tak ni? Nampak. Tak nampak Nampak. Dia ambil masa sikit lah.
Dia ambil masa sikit. Sorry. Kejap. Cari tempat yang sesuai. Ni. Semua 3 darabkan dengan H, 3 darabkan dengan -3. 3 darab H tambah 1, yang ni 3H tambah 3, itu 3 darabkan dengan 4. Berapa Alia jawapannya? Tiga H negatif K Negatif 3. 3 H 3H tambah 1 3H tambah 1 tambah 3 lah. Dia dia jadi dekat sini 3H. Ini jadi negatif 3K. Okey. Lepas tu dekat sini 3 kali H, 3H, 3 kali 1, 3. Ini 3H tambah, ya Allah, tambah 3. Lepas tu 3 kali 4, 12. So, ini jawapan dia. Nampak tak Alia cikgu punya ni? nampak. Alhamdulillah. Okey. Ini sekarang ni kita buat soalan yang lebih mencabar. Semakin lama, soalan semakin mencabar tau. Okey. Tengok soalan yang mencabar sikit ni. Soalan. Contoh soalan. Okey. Contoh soalan yang ni. Dia buat 3, 4 tambah 3, 1, negatif 2. Jadi kita selesaikan yang darab ni dulu. Yang kat luar ni kita selesaikan 3 kali 1, 3. 3 kali negatif 2, negatif 6. Okey, jadinya sekarang kita tambah saja. 3 tambah 3 jadi 6. 4 tambah negatif 6, jawapannya negatif 2. Okey, faham tak? Faham kan? Okey, cuba dia buat soalan ni. Yang ni cuba Alia tulislah dekat kertas dulu. Empat dengan negatif 2. 4 negatif 2. Yes. Jawapannya macam biasa. Dekat sini adalah 4. Kat sini negatif 2. Macam tu. Okey. Senanglah sangat ni. Okey. Okey, cuba tengok soalan B ni. Soalan B ni. Tiga, 4. Okey. 3, 4. Senang lah soalan ni. Soalan ni senang lah. Okey. Okey, jadi mari kita tengok satu soalan. Dia panggil soalan persamaan metrik. Persamaan metrik ni contoh macam persamaan linear lah. Ini kan. Dia panggil sebagai persamaan metrik. Persamaan metrik contoh macam ni. Contoh dia macam ni. Okey. Ni kan. 8 negatif 3 tambah M sama dengan 10, 2. Okey. Jadi operasi sini tambah lah kan. Ni bila dia suruh cari metrik M. Apakah metrik M? Cari metrik M. Maknanya metrik di sini kita kena pindah. Metrik di sini kita kena pindah. Dan operasi dia jadi operasi tolak. Operasi dia jadi tolak. Ini terus je lah 10 tolak 8, 2 tolak negatif 3. Dapat 2, 5. Macam tu. Yang ini macam persamaan linear lah. Nama dia pun persamaan metrik kan.
Nama dia pun persamaan metrik. Okay. So kita pindahkan je lah. Kita pindahkan je. Okay, Alia cuba buat soalan ni. Tiga minimum. Jadinya 8 tolak 5 jadi 3. Lepas tu 3 tolak negatif 2 jadi 5. Okey, buat lagi. Cuba buat yang ni pula. Buat soalan B. Cuba buat soalan B ni. Soalan ni Jamia Kita darabkan dulu 63 tu, lepas tu kita pindah tolak. Negatif 2 dengan 4. Negatif 2 dengan 4. Senang je. Okey lah. Okey. Kita teruskan teruskan yang ni pula. Yang ni dia agak mencabar sikit Damia, soalan yang ni. Mari kita tengok contoh soalan Soalan dia macam ni. 54 tolak M sama juga dengan 62. Jadi sekarang ni tolak M. Tolak M. Jadi M kena pindah dulu supaya dia positif. M dulu pindah supaya dia jadi positif M tambah M. Lepas tu dia jadi 62 tambah M. Ni M ni yang pindah dulu sini. Supaya dia jadi M tu jadi positif. M tu jadi positif. Sekarang ni bila 62 tambah M ni, maka ini kena pindah sini. Dia akan M tinggal seorang-seorang. Kita bawa 62 tu pindah sini, operasinya tolak lah. Operasinya tolak. 54 tolak 62 jadi negatif 1, 2. Faham tak Damia? Sebab dia ni negatif M. Bila dia ni negatif M, kita kena jadikan dia tambah M dulu. Kita bawa pindah sini. Faham? Bila dia jadi tambah M, barulah yang ini kita bawa ke sini, dia jadi tolak. Jadinya 54 tolakkan dengan 62. 54 tolakkan dengan 62. Macam tu. Boleh Damia? Boleh. Okey. Cuba kita tengok soalan ni. Cuba Damia buat. Negatif 1, negatif 3. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah selesai. Sekarang ni kita nak buat soalan yang lebih mencabar lagi. Lebih mencabar, iaitu pendaraban metrik. Pendaraban metrik ni cikgu kena ajar betul-betul tau. Pendaraban metrik Pendaraban metrik. Jadi cikgu kena buat dekat ni lah. Cikgu kena buat dekat mana? Dekat slide. Okay. So darab metrik ni paling mencabar sekali. Soalan paling mencabar ialah darab metrik dan metrik songsang. Okay, darab metrik dan metrik songsang. Soalan dia susah sikit, mencabar sikit ataupun confuse sikit. Soalan dia confuse sikit. Jadi cikgu kena buat menggunakan apa?
Mulakan slide PowerPoint. Okey, darab metrik. Bismillahirrahmanirrahim. Darab metrik, pendaraban metrik. Kita nak belajar operasi darab pula. Okey, operasi darab. Darab matriks. Okey, mula-mula kita kena kenal pasti peringkat dia. Nombor satu, kita kena kenal pasti peringkat. Peringkat yang tadilah berapa kali berapa. Lepas tu barulah kita buat operasi darab. Tapi operasi darab dia ni tu sikit. Dia ni pening sikit operasi darab dia. Tujuan kita kenal pasti peringkat ialah kita nak tahu apa jawapan bagi peringkat. Apa jawapan bagi peringkat? Apa jawapan bagi peringkat? Cikgu nak tanya balik lah. Katakan macam ni 1, 2. Apa dia punya peringkat ni, Damia? 1 darab 2. 1 darab 2. Jadi 1 baris 2 lajur. Okey, bagus. Lepas tu katakan tiba-tiba dia macam ni. Ni nombor 9. Yang ini apa peringkat dia? 1, 1. 1 kali 1. Yang ni peringkat dia adalah 1 kali 2. Yang ni peringkat dia adalah 1 kali 1. Okey. Yang ini pula. Yang ni apa peringkat dia? 2 darab 1. 2 darab 1. 2 darab 1. Okey. Faham pun. Okey, so mari kita tengok satu operasi darab. Operasi darab contoh macam ni lah. Katakan 1 sini 2. Lepas tu dia tak ada tulis darab, dia cuma buat macam ni. 3, 4. Tengok kurungan dengan kurungan. Dulu-dulu masa kita tingkatan 2 masih ingat tak macam ni, X tambah 3 kurungan X tambah 5. Lepas tu dia suruh kembang. Bila dia suruh kembang, kita kena darab ini, darab ini darab ni, ini darab ni, dan ini darab ini. 4 kali sebab nak hilangkan kurungan. Ceritanya kurungan tu maksudnya dia dah darab dah. Yang ini ingat kan? Apa nama? Kembangkan algebra. Kembangkan algebra. Okey, bila dia minta untuk kembangkan algebra, kita buat macam tu lah. Kejap cikgu nak tengok je. Ada siapa-siapa masuk lah. Ada siapa okey, tak apa, kita teruskan lah. Okey. Okey. Jadi bila sampai sini, ini maksudnya darab lah. Ini maksudnya darab. Bila sampai sini, nombor 1, langkah yang pertama ialah kita kena kenal pasti dia punya peringkat ni. Kenal pasti dia punya peringkat ini. Alia, yang ini peringkat dia berapa? 1, 2. Ini 1 kali 2. Yang ini peringkat dia apa? 2 darab 1. 2 darab 1. Untuk pengetahuan Damia, jawapan dia nanti bila kita dah darab, jawapannya nanti akan jadi 1 kali 1. Okey, jawapannya adalah 1 kali 1. Sebab apa?
Sebab daripada peringkat ni, kita ambil satu dekat sini, satu lagi kita ambil hujung kat sini, dan inilah dia punya jawapan dia. Apa maksud satu darab satu? Maksudnya dia ni hanya ada satu jawapan saja, satu nombor kat sini. Ini darab. Akhirnya dia satu nombor sahaja. Faham tak? Tak. Memanglah tak faham kan? Sebab apa? Sebab ini satu darab dua, lepas tu ini dua darab satu. Jadi peringkat ni, kenal pasti peringkat, kita nak tahu jawapan bagi jawapan kat sini macam mana, bentuk dia. Oh, bentuk dia adalah 1 kali 1. Macam mana boleh dapat 1 kali 1? Sebab ambil 1 kat depan sini, kat awal, ambil 1 kat ujung sini. Jawapannya adalah 1 kali 1. Cuma ada satu nombor kat sini, kita tak tahu apa nombor ni. Lepas tu nak darab tu nanti kemudian. Jadi tapi kita nak abak bahawa dekat sini hanya ada satu jawapan. Daripada 4 nombor ni, darab nanti 4 nombor ni, tapi hanya ada satu jawapan. Satu je jawapan dia. Tapi jawapan dia nombor lah. Mungkin 12, mungkin 17, macam tu lah. Okay. Ada nampak faham sikit tak? Contohlah, katakan satu peringkat dia macam ni. Ada 2, 3, 7, 5. Darabkan dengan 1, 9. Okey. Macam ni kan? Kita nombor 1, kita kena kenal pasti peringkat. Peringkat yang kat sini adalah apa dia, Damia? 2 darab 2. 2 kali 2. Peringkat kat sini, apa dia, Damia? 2 darab 1. 2 darab 1. Dia punya jawapan dia mesti 2 kat awal, ambil nombor 2 kat awal, 2 kalikan dengan jawapan nombor hujung sini, 2 kali 1. 2 kali 1 tu macam mana? Dia macam ni lah. Dia ada A, ada B. A, B ni nombor lah maksudnya. Okey, faham tak? Kita nak tengok, tujuan kita kenal pasti peringkat ialah kita nak tahu jawapan dia. Bentuk jawapan, macam mana bentuk jawapan tu. Tapi bukan nombor dia lagi. Baru nak tahu mana berapa baris, berapa lajur. Contoh katakan 3, 5, 9, 2, 8, 4. Lepas tu ini 1, 6. Okey. Alia, ni peringkat dia berapa Alia yang ni? 2 darab 3. 2 kali 3. Yang ini Alia? 1 darab 2. 1 darab 2. Agak-agak Alia, berapa jawapan yang terhasil? Berapa peringkat jawapan tu? 2 darab 2. 2 darab 2. 2 darab 2. Jawapan dia adalah 2 darab 2. Maksud dia ialah A, B, C, D. Macam tu. Dia bentuk jawapan dia tu. Kita kenal pasti peringkat ni, kita nak tahu bentuk jawapan. Bentuk jawapan berapa baris, berapa dia punya tu. Itu kita kena kenal pasti peringkat tu. Faham tak ni? Faham. Faham kan? Jadi bila jumpa darab metrik ni, nombor 1 kita kena kenal pasti baris lajur, berapa darab berapa. Lepas tu yang sebelah dia pun berapa darab berapa. Lepas tu daripada daripada peringkat tu kita ambil yang awal, nombor yang awal, nombor yang last. Yang itu kita combine, itulah jawapan. Macam mana? Itulah jawapan dia. Itulah bentuk jawapan dia. Macam tu lah. Okay. Okay, kita buat satu soalan yang ni Ini sebenarnya yang ini. Yang ini adalah apa? 1 kalikan dengan 2.
Yang ini adalah 2 kali 1. Jadinya dalam operasi darab ni, tak kisah metrik metrik tu tak sama bentuk, tak kisah. Yang penting dia boleh darab. Itu untuk operasi darab. Tapi untuk operasi tambah dan tolak, dia punya peringkat kena sama. Dia punya peringkat tu kena sama. Barulah senang nak tambah dan tolak. Dalam operasi darab ni, peringkat tak sama tak ada masalah. Peringkat tak sama tak ada masalah. Kan? Yang ni peringkat tak sama. Ini 1 darab 2, 2 darab 1. Jawapannya mestilah ambil yang sini 1 kali 1. Jadi jawapannya adalah 1 kali 1. Dia hanya 1 nombor je kat sini. Dia ada hanya 1 nombor kat sini. Apa nombor tu? Jadi sekarang ni macam mana cara dia? Jadinya macam ni. 1 darabkan dengan 3. Faham? 1 darabkan dengan 3. Okey. Lepas tu tambahkan dengan jadinya nak selesai adalah 1 darab 3. Lepas tu tambahkan dengan 2 darab 4. Jadi 1 tambah 3 jawapannya 3. Ni tambah 2 darab 4 jawapannya 8. 3 tambah 8 berapa Alia jawapannya? 11. So jawapannya 11. Maka jawapan kat sini ada 1 nombor 11. Itulah dia 1 darab 1. Boleh? Boleh. Okey Mari kita buat satu soalan pula. Apa kata kita buat satu soalan? Okey. Buat satu soalan seperti ini. 3, 4. Ni. 2, 5. Okey. Alia tolong buat Alia. Enam. Ya, 26. Jawapannya 26. Okey, very good. Sebab apa? Caranya ialah 3 darab 2. Tambahkan dengan 4 darab 5. So, ini dapat 6, ini dapat 20. Okey, sama juga dengan 26. Selesai. Yang A. Yang B pula. Cuba buat lagi. Ini 3. Ini negatif 1. Okey, lepas tu ni 2. Ni 7 lah. Okey. Cuba buat. Negatif 1. Negatif 1 negatif 1. Okeylah. Negatif 1. Okay. Tiba-tiba dia tukar pula. Dia tak nak bentuk macam ni. Dia buat bentuk macam ni Alia Alia tengok. 1, 2. Lepas tu darabkan dengan 3, 4. Okey Alia. Jadinya Alia lah pula. Sorry. Aduh, patutlah Damia tak jawab. Sorry Damia. Okey. Damia. Ini apa peringkat dia? 2 darab 1. 2 darab 1. Ini apa peringkat dia?
1/2. 1/2. Maka sepatutnya jawapan dia apa, Alia? Jawapan dia dalam bentuk peringkat apa? Apa darab apa? 2/2. 2/2, betul. 2/2. Tadi yang tadi tu macam dapat satu nombor. Yang ni dapat 2/2. Maksud 2/2 ni, maksudnya kat sini ada nombor, kat sini ada nombor, kat sini ada nombor, kat sini ada nombor. Macam tu. So macam mana cara nak buat? Yang ni dia pelik sikit ni. Yang ni dia pelik sikit. Maksudnya yang ni dia tak bergabung lah. Yang ni dia tak bergabung. Mula-mula 1/3. Jawapannya di sini. 1 kali 3. Jawapannya kat situ. Lepas tu 1 kali 4. Jawapannya di sini 1 kali 4. Lepas tu 2 kali 3. Dekat sini 2 kali 3. Dan yang terakhir sekali 2 kali 4. 2 kali 4 kat sini 2 kali 4. Nampak tak? Dia pecah 4. Dia pecah, benda tu dia pecah. Tadi main tambah-tambah, darab tambah je. Yang ni tak boleh. Itu pentingnya kita kenal pasti peringkat tu. Itu pentingnya kita kenal pasti peringkat. So, apa jawapan dia? Jawapan dia mestilah 3, 4, 6, 8. Macam ni. Faham tak, Alia? Faham. Okay, very good. Beza tak yang dengan tadi? Yang tadi kita darab-darab, lepas tu kita tambah dapat satu nombor. Tapi yang ni, dia pelik sikit. Kan? Macam sama dengan yang tadi. Tapi kalau Alia, untuk pengetahuan Alia, yang ini kita dapat 3, 4, 6, 8. Kita dapat 3, 4, 6, 8. 3, 4, 6, 8. 3, 4, 6, 8. Kita dapat 3, 4, 6, 8. Sebab apa tadi? Sebab sebab sini 3, 4. So kita dapat 3, 4, 6, 8. Kan? Cuba kita buat macam ni pula. Ini 3, 4 kat sini. 3, 4. 3, 4 ni kena jauh sikit lah. 3, 4, 1, 2. Nampak macam sama. Ini 1, 2, 3, 4. Tapi dekat sini 3, 4 kita jadikan dia depan. 1, 2 kita bawa sini. Ini ni, dia akan jadi satu nombor. Dia akan jadi satu nombor. Sebab dia punya peringkat dia, ini peringkat dia adalah 1 kali 2. Ini peringkat dia adalah 2 kali 1. Sebab itu jawapan dia adalah 1 kali 1. Jawapan dia adalah 1 kali 1. Kan pelik tu. Sama. Ini kita terbalikkan je kot. Tapi jawapan dia 1. Dia macam tu. 3 kali 1 tambahkan dengan 4 kali 2. 3 kali 1 dapat 3. Tambahkan dengan 4 kali 2, 8. Dapat jawapan 11. Ada 1 je jawapan. Yang ini ada 4 jawapan. Pelik tak? Kalau nombor peringkat tu kita terbalikkan, jawapan dia tak sama. Jawapan dia lain-lain. Sebab itulah kita kena betul-betul ni.
kenal pasti peringkat. Bila kita kenal pasti peringkat, untuk kita tahu macam mana kita nak sediakan jawapan dia. Untuk kita nak tahu macam mana nak sediakan jawapan dia. Macam tu. Okey. Katakan Alia masih ada, Damia masih ada, Damia Ada. Okey, 3, 4. Okey, lepas tu sini 5, sini 6. Damia tolong buat, Damia. 3, 4, 5, 6. Dah. Dah. Apa jawapan dia? 15, 18, 20, 24. 15, 18, 20, 24. Okey. Cuba buat ni pula. 5, 6, 3, 4. Dah. Berapa jawapannya, Damia? 33. 33. Okey, 5 kali 3, 15. Kan? Lepas tu tambahkan dengan 6 kali 4, 24. So jawapannya adalah 39. Okey. So ini baru darab biasa-biasa. Ada juga darab yang macam ni lah. Darab yang macam ni. Ada nanti darab yang seperti ini. Okey, 2, 3, 9, 4, 2, 7. Ini 3, 4, 2, 5. Dia jadi macam ni. Macam mana nak darab ni? Boleh darab. Tapi sebelum tu kita kena kenal pasti dulu dia punya peringkat dia. Okey, Damia, ni peringkat dia berapa? 2 darab 3. 2 darab 3. Yang ni? 2 darab 2. 2 darab 2. So nanti jawapan dia apa? 2 darab 2. 2 darab 2. Tadi ni 2 darab 3. Jawapannya 2 darab 2. Dia macam ni. 1, 2, 3, 4. Dia macam tu. 2 darab 2. Yang tu nanti lah kita belajar. Sekarang ni pun dah pukul berapa? Dah pukul 10 Jadi cikgu ingat sampai sini dulu, Damia. Sampai sini dulu. Nanti kita sambung lagi lah. Maknanya Damia ada seorang pun cukup dah, cikgu. Alhamdulillah. Tapi Damia tak kisahlah, Damia seorang je pun. Cikgu tak ada masalah. Okey, jadinya kita jumpa lagi lah minggu depan Damia. Damia nak masuk. Terima kasih Damia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat malam. Assalamualaikum.